Jangan buang masa saya dengan diagnosis yang remeh-temeh ini, kata Charlotte Davis. Seorang wanita Inggris berambut perang, suaranya lantang bergema di koridor Hospital Besar Kuala Lumpur, seolah-olah dia seorang ratu yang baru tiba. Namun, tidak lama kemudian, di bilik pemantauan pembedahan, dia terdiam, bibirnya mengumamkan soalan yang tidak percaya, "Awak ni siapa sebenarnya?" Itulah saat dia menyaksikan seorang dokter biasa dari Indonesia, yang disangkanya tidak lebih dari seorang pegawai perubatan biasa, berjaya melakukan clipping pada aneurisma cerebrum yang hampir pecah dengan sempurna. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang kisah yang menggemparkan Kuala Lumpur pada hari itu, sila langgan saluran ini. Dr. Amirul Hakim tiba di Hospital Besar Kuala Lumpur untuk hari pertama kerjanya pada jam 7 pagi itu. Bau antiseptik yang menusuk hidung sebaik sahaja dia melangkah masuk melalui pintu utama hospital terasa asing, namun anehnya, juga menimbulkan nostalgia. Ia adalah bau yang sama yang sering dihidu setiap hari di hospital di negara asalnya, Indonesia. Namun, ini adalah Kuala Lumpur, dan dia kini hanyalah seorang pegawai perubatan baru berusia 30 tahun. Dia singgah di kafeteria hospital, membeli segelas kopi flat white dan sebiji muffin coklat, apabila juruang kafe yang berbangsa India itu menyerahkan resit tertera harga R8. Sarapan itu menelan belanja yang agak tinggi, tetapi Amirul tidak kisah. Ini semua adalah sebahagian daripada rancangannya. Dia duduk di sudut kafe, menghirup kopinya sambil memandang keluar tingkap ke arah tempat letak kereta. Kaki tangan hospital, seorang demi seorang, turun dari kereta mereka, kebanyakannya mengenakan sut kemas atau skrup. Di antara semua itu, sebuah kereta menonjol, sebuah BMW convertible putih yang meluncur masuk ke tempat letak kereta. Wanita yang keluar dari kereta itu kelihatan seperti baru melangkah keluar dari majalah fashion. Rambut perangnya berkilauan di bawah sinaran matahari pagi, dan tingginya pasti mencecah 175 cm. Dia memegang segelas kopi Starbucks bersaiz venti di satu tangan, berjalan dengan penuh keyakinan menuju ke pintu masuk hospital. Amirul hanya memandang wanita itu, pikirannya kosong. Pada jam 9 pagi, orientasi kaki tangan baru bermula. Seramai 5 orang kaki tangan baru berkumpul di bilik mesyuarat, termasuk Amirul, 2 juru rawat, seorang ahli farmasi, dan seorang kaki tangan pentakbiran. Kaki tangan pasukan orientasi memperkenalkan diri secara bergilir-gilir. Apabila tiba giliran Amirul, dia coba bercakap sejelas mungkin, "Selamat pagi. Saya Dr. Amirul Hakim, dari Indonesia. Saya akan berkhidmat sebagai pegawai perubatan." Ucapannya ringkas dan padat, tetapi respons yang diterimanya dingin. Seorang juru rawat hanya mengangguk kecil, manakala yang lain kekal berwajah serius. Amirul merasakan sesuatu yang aneh pada ketika itu. Adakah ini perasaan tidak dia lalukan? Apabila orientasi berakhir dan semua orang bersurai ke jabatan masing-masing, Amirul berjalan di koridor. Dia melintasi 2 juru rawat yang sedang berbisik-bisik, dan perbualan mereka sampai ke telinganya. "Dokter dari negara jiran nih, makin ramai betul akhir-akhir nih," kata seorang. Yang seorang lagi ketawa sambil membalas, "Tak apalah, asalkan mereka buat kerja dengan betul." Amirul berpura-pura tidak mendengar dan meneruskan langkahnya, tetapi hatinya terasa berat. Dia tahu dia perlu bertahan. Berapa banyak yang telah dikorbankan untuk sampai ke tahap ini. Amirul ditempatkan di tingkat 3 bilik rawatan pesakit luar. Biliknya kecil, terletak di ujung koridor, dilengkapi dengan sebuah meja, 2 kursi, dan sebuah komputer lama. Di luar tingkap, dia boleh melihat tempat letak kereta belakang hospital, dan jauh di kaki langit, garis besar menara Kuala Lumpur kelihatan samar-samar. Amirul merenung keluar tingkap seketika sebelum duduk di mejanya. Sedang dia menghidupkan komputer dan log masuk,
seseorang membuka pintu dengan kasar tanpa mengetuk. Ia adalah wanita berambut perang yang dilihatnya pada pagi tadi. Awak yang baru datang sini, kan? Dia bertanya. Suaranya lembut, tetapi ada nada ingin tahu yang tersembunyi. Amirul berdiri dari tempat duduknya dan memberi salam. Ya, saya Dr. Amirul Hakim. Wanita itu menghulurkan tangan sambil berkata, saya Charlotte Davies. Saya juga pegawai perubatan dan bekerja di tingkat 2. Mereka bersalaman, tangannya terasa dingin. Charlotte memandang Amirul dari atas ke bawah, lalu bertanya, awak fasih berbahasa Inggris? Amirul berhenti seketik. Dia tertanya-tanya soalan apakah ini, tetapi dia menjawab dengan tenang, ya, tiada masalah. Charlotte akhirnya tersenyum, tetapi senyumannya terasa tidak ikhlas. Baguslah kalau begitu. Ramai pesakit di sini yang bercakap dengan dialek pekat, kata Charlotte. Amirul mengangguk, tetapi dia merasakan sesuatu yang pelik di hatinya. Seolah-olah Charlotte sudah memutuskan terlebih dahulu bahwa dia tidak boleh berbahasa Inggris. Charlotte teragak-agak seketika sebelum menambah, jika ada apa-apa yang awak tak faham, boleh tanya saya bila-bila masa, saya pun pada awalnya dulu sukar juga. Setelah meninggalkan kata-kata itu, dia menutup pintu dan pergi. Amirul duduk semula, tetapi perasaan tidak senang itu tidak hilang. Apabila tiba waktu makan tengah hari, Amirul turun ke kafeteria kaki tangan. Kafeteria itu lebih besar daripada yang disangka, dan sesak dengan orang ramai. Sambil memegang dulang sandwich dan salad, dia mencari tempat duduk kosong apabila dia terlihat Charlotte di kejauhan. Dia duduk bersama rakan-rakan doktornya, ketawa dan berbual, dengan hidangan makanan laut yang melimpah ruah di atas meja. Amirul duduk di sudut bertentangan dan senyap-senyap menggigit sandwichnya. Ia adalah sandwich daging lembu berharga Rp8.50. Roti di dalamnya agak kering, tetapi ia dapat mengenyangkan perutnya. Semasa makan, dia terdengar perbualan dari meja sebelah. Dokter, Charlotte memang populer, kan? Kata seorang juru rawat. Juru rawat yang lain menyampuk, tentulah. Pesakit memanggilnya Doktor Glamor. Amirul hanya fokus pada sandwichnya, tidak mengangkat muka. Dunia mereka bukan dunianya. Di sini, Amirul hanyalah seorang dokter baru dari Indonesia. Pada jam 2 petang, dia mula merawat pesakit pertamanya. Ia adalah seorang lelaki pertengahan 60-an yang datang untuk pemeriksaan rutin bagi pengurusan diabetes kronik. Amirul memulakan anamnesis dengan ramah, memeriksa tekanan darah dan paras gula dalam darah, kemudian menulis preskripsi. Pesakit menyelesaikan temu janji tanpa sebarang aduan dan mengucapkan terima kasih semasa keluar. Amirul akhirnya berasa sedikit lega. Sekurang-kurangnya pesakit tidak mendiskriminasinya. Sekitar jam 4 petang, dia bertemu Charlotte lagi di koridor. Dia berjalan tergesa-gesa sambil memegang beberapa karta, tetapi berhenti apabila melihat Amirul. Macam mana hari pertama? Charlotte bertanya. Amirul menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi Charlotte kelihatan teragak-agak untuk mengatakan sesuatu. Kemudian dia tiba-tiba bertanya, awak dah biasa dengan sistem kesehatan Malaysia? Contohnya, tuntutan medikat atau proses rujukan. Amirul mengatakan dia telah mendengarnya semasa orientasi, tetapi Charlotte menggelengkan kepala. Tidak, sebenarnya ia lebih rumit daripada yang awak sangka apabila awak melakukannya sendiri. Berhati-hatilah, jika tersilap, pesakit akan terjejas. Caranya berkata-kata itu aneh. Dia tidak dapat membezakan sama ada ia nasihat atau amaran. Pada jam 6 petang, Amirul bersiap untuk pulang. Sambil menunggu bus di perhentian di hadapan hospital, dia melihat BMW putih Charlotte keluar dari tempat letak kereta. Dia memegang stering dengan penuh gaya sambil memakai cermin mata hitam, dan sebuah beg berjenama terletak di tempat duduk penumpang. Amirul mengeluarkan kad Touch and Go dan menaiki bus.
Tambangnya RM360, dan bus itu memandu sekitar 30 menit sebelum tiba di Brickfields. Tempat tinggal Amirul adalah di tingkat 2 sebuah bangunan pangsapuri lama berhampiran stesen. Ia adalah sebuah bilik sewa berharga Rp140 seminggu, hanya ada satu bilik, dapur kecil, dan tandas kecil. Amirul meletakkan bagnya dan terduduk di atas katil. Dia merenung siling sebelum mengeluarkan telepon bimbitnya dan menelepon ibunya di Indonesia. "Ibu, ini saya. Hari ini hari pertama saya kerja." Suara ibunya kedengaran melalui talian, tetapi tidak sejelas dulu. "Amirul, dah makan ke?" Demensia ibunya semakin teruk. Amirul menjawab dia sudah makan, dan berjanji akan menelepon semula tidak lama lagi sebelum menamatkan panggilan. Dia meletakkan telepon dan memandang keluar tingkap. Jalan-jalan di Brickfields dipenuhi dengan papan tanda dalam pelbagai bahasa, dan cahaya lampu dari kedai-kedai makan yang sedang bersiap untuk makan malam menerangi jalan. Amirul mengeluh kecil. Jika ada yang bertanya bagaimana harinya, apa yang patut dia jawab? Untuk mengatakan dia didiskriminasi adalah terlalu samar, tiada siapa yang bersikap biadab secara terang-terangan. Tetapi dia pasti tidak dialu-aluk, jarak yang aneh itu, dan amaran-amaran yang menyamar sebagai kebaikan. Amirul tidak asing dengan semua itu. Dia pernah mengalami perkara yang serupa di Indonesia, tetapi di sini berbeza. Di sini, dia adalah orang asing, seorang Asia, seorang pendatang baru. Tiga perkara ini bergabung membentuk dinding yang tidak kelihatan. Amirul merasakan dinding itu, tetapi dia tidak yakin untuk merobohkannya. Malah, dia tidak mahu merobohkannya. Dia hanya ingin bekerja dengan senyap, mencari uang, dan melindungi keluarganya. Kerjaya yang gemilang telah ditinggalkan di Indonesia. Di sini, dia hanyalah Amirul Hakim yang biasa. Keesokan paginya, Amirul tiba di hospital 10 menit lebih awal daripada semalam. Dia membeli kopi dan muffin yang sama di kafeteria, dan apabila dia duduk, dia melihat kereta Charlotte masuk dari luar tingkap. Hari ini pun, dia kelihatan tenang, cantik, dan penuh keyakinan. Amirul menghirup kopinya dan berdiri. Sudah tiba masanya untuk memulakan hari. Dan dia belum tahu, bahwa rutin biasa ini tidak lama lagi akan berkecai menjadi kepingan. Seminggu kemudian, Amirul mula menyesuaikan diri dengan kehidupan hospital sedikit demi sedikit. Rutin bangun jam 7 pagi, mandi ringkas, sarapan sekeping roti bakar, kemudian menaiki bus untuk bekerja mula sebati dengannya. Pesakit kebanyakannya baik hati, dan rawatan itu sendiri tidak terlalu sukar. Tetapi masalahnya adalah rekan sekerja. Lebih tepat lagi, Charlotte. Dia menunjukkan sikap aneh setiap kali berinteraksi dengan Amirul, berpura-pura baik hati di permukaan, tetapi niat sebenarnya jauh berbeza. Pandangannya seolah-olah melihat seseorang melalui kepingan kaca lut sinar. Pada pagi Kamis itu, Amirul sedang meneliti karta pesakit di bilik rawatannya apabila Charlotte tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Dia memegang 3 karta di tangan, dan wajahnya tidak begitu baik. "Dokter, Amirul, boleh awak tengok sekejap?" Charlotte bertanya. Amirul mengangguk dan mengambil carta itu. Ia adalah rekod seorang pesakit wanita berusia 50-an yang telah menerima rawatan selama beberapa bulan untuk keadaan kronik. Semasa Amirul meneliti karta itu, satu perkara menarik perhatiannya. Dos obat yang diberikan kelihatan sedikit berlebihan. Bahagian ini, Amirul mula bercakap dengan berhati-hati. Dos proton pump inhibitor ini kelihatan agak tinggi. Adakah fungsi jantung pesakit telah disemak? Serta-merta, wajah Charlotte menjadi muram. Dia merampas kembali karta itu dan berkata dengan dingin, "Awak boleh buat diagnosis ke?" Kata-kata itu bergema di bilik rawatan. Amirul terdiam. Charlotte tidak berkata apa-apa lagi, sebaliknya menendang pintu dan keluar.
meninggalkan Amirul berdiri terpaku di situ. Sesuatu yang panas membara di dadanya, tetapi dia menahannya. Apabila tiba waktu makan tengah hari, Amirul turun ke kafeteria kaki tangan. Menu hari ini adalah salad dada ayam panggang, berharga main-main 11.50. Semasa dia memegang dulang dan mencari tempat duduk, dia melihat Charlotte di sana. Dia duduk bersama 4 rekan doktornya, salah seorang daripadanya ialah Mark, seorang pakar perubatan kecemasan. Amirul ingin pergi ke sudut bertentangan tetapi terhenti. Suara Charlotte kedengaran dengan jelas, "Tidak, saya memang tak faham. Saya dah tengok ramai pesakit," kata Charlotte. "Dia nih, dari Indonesia, berani pula cakap dos saya salah." Ketawa memenuhi meja itu. Amirul berdiri terpaku di situ sambil memegang dulangnya. Charlotte menyambung, "Patut ke saya tolong dia dapatkan kewarganegaraan Malaysia? Atau patutkah dia belajar bahasa Melayu sikit lagi?" Mark ketawa kekok dan berkata, "Charlotte, itu keterlaluan sikit," tetapi Charlotte mengangkat bahu, "Gurau sajalah. Tapi bukankah itu kenyataan? Dia baru datang sini, dan belum dapat menyesuaikan diri." Amirul tidak mahu mendengar lagi, dia berpaling senyap-senyap dan duduk di sudut bertentangan. Dia menyuap salad ke dalam mulutnya, tetapi tidak merasakan sebarang rasa. Makanan tidak dapat ditelan, malah bernafas pun terasa sukar. Amirul meletakkan garpu dan menghirup sedikit air. Tangannya menggeletar halus, tetapi dia coba mengabaikannya. Ini bukan kali pertama perkara seperti ini berlaku. Perkara yang sama pernah berlaku di Indonesia. Cacian profesor senior di bilik pembedahan, pandangan dengki rekan sekerja, sikap biadab penjaga pesakit. Amirul telah bertahan melalui semua itu. Dia pikir dia juga boleh bertahan di sini. Tetapi ini berbeza. Di Indonesia, sekurang-kurangnya ada orang yang tahu siapa dia. Ada mentor yang mengakui kemampuannya, dan junior yang mempercayai serta mengikutinya. Tetapi di sini, tiada siapa yang tahu, tiada siapa yang peduli, dan tiada siapa yang ingin tahu. Dia hanyalah seorang dokter biasa dari Indonesia. Tidak, dia bukan sahaja biasa. Bagi mereka, Amirul adalah orang asing yang kurang fasih berbahasa Inggris, kurang berpengalaman, dan tidak tahu apa-apa tentang sistem perubatan Malaysia. Sekitar jam 2 petang, Amirul kembali ke bilik rawatannya. Sedang dia memeriksa jadwal waktu petang, seseorang mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Charlotte masuk, memegang 2 cawan kopi. "Doktor Amirul," Charlotte tersenyum ceria, "jika ada masa, boleh awak tolong belikan saya 1 cappuccino. Hari ini terlalu ramai pesakit, saya tak dapat keluar." Amirul memandang wanita itu seketika, teragak-agak. Orang yang mencacinya pada waktu makan tengah hari tadi kini tersenyum dan menyuruhnya melakukan tugas remeh. "Saya nak saiz besar, tanpa gula," Charlotte menambah, "duitnya ada di sini." Dia meletakkan RM10 di atas meja dan keluar. Amirul merenung uang itu. Sekeping uang RM10 terletak di atas meja, tetapi ia terasa sangat berat. Amirul perlahan-lahan mengambil uang itu, dan berdiri, menuju ke kafe di lobi hospital. Dia memesan cappuccino saiz besar kepada kaki tangan kafe, mengambil baki uang, dan naik semula ke tingkat atas. Apabila dia mengetuk pintu bilik rawatan Charlotte, dia tersenyum ceria dan mengambil kopi itu. "Terima kasih, Dokter Amirul. Simpan saja bakinya." Amirul berpaling dan keluar tanpa mengucapkan terima kasih. Sambil berjalan di koridor, Amirul berpikir, mengapa dia tidak dapat menolak? Mengapa dia tidak dapat berkata tidak dengan tegas, tetapi dia tahu. Dia tidak boleh menimbulkan masalah di sini. Dia adalah pendatang baru, manakala Charlotte adalah seorang veteran yang telah berkhidmat di hospital ini selama bertahun-tahun. Dia juga populer di kalangan pesakit,
dan hubungannya dengan rekan sekerja juga baik. Apa yang akan berlaku jika Amirul menolak? Mungkin Charlotte akan berpura-pura terluka dan menyebarkan cerita kepada orang sekeliling. Betapa Amirul tidak baik hati, tidak bekerja sama, dan tidak mempunyai semangat kerja berpasukan. Dan orang ramai akan memihak kepada Charlotte. Seperti yang dijangka, pada petang itu ada majelis makan malam bersama rekan-rekan sekerja di hospital. Ia adalah perjumpaan yang dipimpin oleh Mark dan mereka akan makan malam di sebuah restoran Itali berdekatan. Amirul mengetahui berita itu daripada notis yang ditampal di stesen juru rawat. Terdapat senarai untuk mengesahkan kehadiran, tetapi nama Amirul tiada di situ, dia tidak dijemput dari awal. Amirul melihat senarai itu tanpa sebarang perubahan ekspresi dan kembali ke bilik rawatannya. Ini adalah sesuatu yang dijangka. Apabila tiba waktu pulang pada pukul 6, dia melihat rekan-rekan sekerja ketawa dan keluar bersama-sama di koridor. Charlotte memakai gaun yang kelihatan baru dibeli, dan Mark sedang membuat jenaka di sisinya. Amirul melihat mereka berjalan ke tempat letak kereta melalui tingkap. 3 buah kereta berpecah dan pergi, bayang-bayang mereka semakin kecil dan akhirnya hilang. Amirul mengemas bagnya dan keluar dari hospital. Sedang dia menunggu bus di perhentian, hujan renyai-renyai mulai turun dari langit. Sambil menaiki bus dan memandang keluar tingkap, Amirul berpikir. Berapa lama lagi dia perlu bertahan? Sampai bila dia perlu hidup seperti ini, tetapi dia tahu jawabannya. Dia perlu bertahan sehingga dia melihat penghujungnya. Kos rawatan ibunya, hutang bapaknya, yuran pengajian adiknya, semuanya terletak di bahu Amirul. Jika dia berputus asa di sini, semuanya akan runtuh. Jadi Amirul bertahan. Dia mengetap gigi, menggenggam penumbuk, dan menelan air mata, terus bertahan. Apabila dia tiba di Pangsapuri di Brickfields, jam sudah melepasi 7 malam. Amirul membeli sandwich ayam dari kedai makanan segera berdekatan, berharga Rp6.050. Semasa dia menaiki tangga Pangsapuri, dia terhidup bau minyak yang keluar dari beg. Dia membuka pintu dan masuk, bilik kosong menyambutnya. Amirul duduk di atas katil dan membuka sandwichnya. Gigitan pertama sukar ditelan, hari itu terasa menyekat kerongkongnya. Dia mengeluarkan telepon bimbitnya dan menelepon ibunya. Beberapa kali deringan, bapaknya yang mengangkat. Amirul ke, ibu sedang tidur sekarang. Suara bapaknya kedengaran penat. Hari ini ibu pergi hospital, dokter cakap nak tukar obat sikit. Amirul menjawab faham, ayah oke ke. Bapaknya terdiam seketika sebelum berkata, entahlah, hidup sajalah. Jangan risaukan ayah. Tetapi Amirul tahu betapa sukarnya keadaan bapaknya. Menamatkan panggilan, Amirul merenung siling. Langit malam Kuala Lumpur lebih banyak bintang berbanding di Indonesia, tetapi bagi Amirul, ia hanyalah kegelapan semata-mata. Dia memejamkan mata. Esok dia perlu pergi kerja lagi, perlu merawat pesakit, dan perlu menahan senyuman Charlotte, tetapi tidak mengapa. Amirul sudah bertahan melalui banyak perkara, dia hanya perlu bertahan sedikit lagi. Dengan menghiburkan diri sendiri, Amirul berbaring. Tetapi dia tidak tahu, bahwa insiden sebenar yang akan menguji kesabarannya akan tiba tidak lama lagi. Pada jam 6 petang Jumat, Amirul sedang bersiap untuk pulang. Hari itu, pesakit ramai menyebabkan rawatan berakhir sedikit lewat. Sedang dia menyusun karta dan memadamkan komputer, tiba-tiba terdengar bunyi bising di koridor. Langkah kaki kedengaran tergesa-gesa, dan juru rawat berlari dengan cemas. Amirul membuka pintu dan keluar ke koridor. Kedengaran suara mengatakan pesakit datang dari bilik kecemasan, dan serta-merta seluruh hospital diselubungi ketegangan. 5 pesakit kemalangan jalan raya. Seorang juru rawat menjerit. Semua dokter, sila turun ke bilik kecemasan. Amirul tidak teragak-agak,
dia segera menggunakan tangga untuk turun ke bilik kecemasan di tingkat 1. Sebaik sahaja pintu terbuka, bau darah bercampur bau antiseptik menusuk hidung. Pesakit yang dibawa dengan pengusung dipindahkan ke ruang partision masing-masing, dan kaki tangan perubatan sibuk bergerak. Charlotte juga sudah tiba, dia mengenakan gaun skrup dan berdiri di sisi pesakit. Mark mengarahkan pembahagian pesakit. Charlotte katil 3, Amirul katil 5, saya ambil pesakit kritikal katil 1. Amirul mengangguk dan menuju ke katil 5. Di atas katil terbaring seorang lelaki muda berusia sekitar 20 tahun, darah mengalir dari dahinya. Dia sedar, tetapi matanya kelihatan hilang fokus. Amirul segera memeriksa tanda-tanda vital. Tekanan darah 120,80, normal. Nadi 90 kali seminit, agak cepat. Pernafasan stabil, nama awak siapa? Amirul bertanya. Pesakit menjawab dengan susah payah, Jake. Amirul menggunakan penlight untuk memeriksa respons pupil, kedua-duanya mengecil secara normal. Apabila dia menyentuh leher, tiada rasa sakit pada vertebra serviks, dan pergerakan leher juga baik. Juru rawat membawa kain kasa berdarah dan membersihkan luka di dahi, mujur ia hanya luka lelasan. Saya rasa jahitan diperlukan, Amirul memberitahu juru rawat. Sebelum itu, kita lakukan imbasan CT dahulu. Di katil 3 yang bersebelahan, Charlotte sedang merawat seorang pesakit lelaki berusia sekitar 40-an. Amirul, sambil menguruskan pesakitnya sendiri, sesekali menjeling ke sana, dan dia melihat Charlotte membuat keputusan dengan pantas. Dia sentiasa yakin dan pantas membuat keputusan. Itulah sebabnya pesakit menyukainya. Amirul mengalihkan pandangannya dan kembali fokus kepada pesakitnya. Kira-kira sejam kemudian, bilik kecemasan menjadi sedikit tenang. Daripada 5 pesakit, 2 orang mengalami kecederaan ringan dan dibenarkan pulang selepas rawatan, manakala seorang lagi dimasukkan ke ward ortopedik karena patah tulang. Pesakit Amirul juga tidak menunjukkan penemuan luar biasa dalam keputusan CT, hanya dijahit dan dipindahkan ke bilik pemantauan. Masalahnya adalah pesakit yang dirawat oleh Charlotte. Amirul sedang menyusun karta di stesen juru rawat apabila dia terdengar Charlotte bercakap tentang pesakit itu. Pesakit berusia 42 tahun, terlibat dalam kemalangan motosikal. Charlotte memberitahu Mark. Dia mengadu sakit kepala dan pening, tetapi setelah diimbas CT, tiada penemuan luar biasa. Dianggap sebagai konkusi ringan, jadi akan dipantau semalaman dan dibenarkan keluar esok. Mark mengangguk. Ah, baguslah. Kerja bagus. Charlotte mengemas karta, dengan wajah puas. Amirul, walaupun mendengar perbualan mereka, tidak dapat menghilangkan perasaan tidak puas hati itu. Sekitar jam 10 malam, Amirul sedang menukar pakaian di bilik persalinan untuk pulang ke rumah. Hari itu terasa panjang dan badannya terasa sangat berat. Apabila dia mengemas beg dan keluar, dia melihat seorang juru rawat berlari tergesa-gesa di koridor. Ada sesuatu yang tidak kena. Amirul berhenti dan bertanya kepada juru rawat itu, ada apa? Juru rawat itu menjawab dengan tercungap-cungap, pesakit katil 3 di bilik pemantauan. Tiba-tiba muntah dan kesadarannya menurun. Amirul segera berlari ke bilik pemantauan. Katil 3 adalah pesakit lelaki berusia 40-an yang dirawat oleh Charlotte. Seorang juru rawat sudah berdiri di sisi katil, dan pesakit terbaring lesu dengan mata tertutup. Amirul segera memeriksa nadi pesakit. Nadi melambat kepada 50 kali seminit, dan pernafasannya tidak teratur. Sila periksa respons pupil, Amirul mengarahkan juru rawat. Apabila juru rawat menyuluh penlight, pupil kanan pesakit jelas lebih besar daripada kiri. Jantung Amirul berdebar. Siapa dokter yang bertugas sekarang? Amirul bertanya. Juru rawat itu menjawab, Dr. Mark, tetapi dia sedang merawat pesakit kecemasan lain.
Amirul berbelah bahagi seketika. Patutkah dia campur tangan? Atau patutkah dia menunggu Mark? Tetapi keadaan pesakit merosot dengan cepat. Amirul membuat keputusan, sila masukkan pesanan MRI kecemasan. Sekarang juga, juru rawat itu bertanya dengan wajah terkejut, imbasan CT sudah dilakukan petang tadi, tetapi Amirul berkata dengan tegas, pupil tidak sama size, tekanan intrakranial di siaki meningkat. Cepat. 10 menit kemudian, pesakit dipindahkan ke bilik MRI. Amirul terus menelepon ahli radiologi dan menjelaskan situasinya, kemudian menunggu keputusan imbasan. Sedang dia duduk di kerusi di koridor, Mark berlari datang. Ada apa? Mark bertanya. Amirul menjelaskan situasinya, dan Mark mengangguk dengan wajah serius. Kerja bagus. Kita perlu hubungi Charlotte. Amirul tidak berkata apa-apa. 20 menit kemudian, keputusan MRI keluar, subdural hematoma. Darah terkumpul di antara otak dan tengkorak, dan saiznya tidak kecil. Ia adalah pendarahan yang tidak kelihatan dalam imbasan CT. Pada mulanya, jumlahnya sedikit dan tidak dapat dilihat, tetapi pendarahan bertambah dari masa ke masa. Mark segera menghubungi pakar neurologi, dan pesakit dipindahkan ke bilik pembedahan kecemasan. Jika sedikit lambat, kerusakan otak akibat peningkatan tekanan intrakranial mungkin berlaku, dan dalam case terburuk, pesakit mungkin meninggal dunia. Sekitar jam 1 pagi, pembedahan berjaya diselesaikan. Pakar bedah neurologi keluar dari bilik pembedahan dan berkata, mujur ia dikesan awal dan dikeluarkan tanpa masalah besar. Siapa yang membuat pesanan MRI itu? Mark menunjuk Amirul. Dokter Amirul. Pakar bedah mengangguk sambil memandang Amirul. Kerja bagus. Jika sedikit lambat, ia pasti berbahaya. Amirul menundukkan kepala dengan rendah diri. Saya hanya melakukan apa yang sepatutnya. Tetapi pada ketika itu, Charlotte menghampiri dari ujung koridor. Mark nampaknya telah meneleponnya. Dia masih memakai baju tidur dengan jaket di atasnya, dan wajahnya tidak beroles makeup sama sekali. Sebaik sahaja melihat Amirul, Charlotte bertanya, apa yang berlaku? Mark menjelaskan situasinya, pesakit yang awak tengok petang tadi ada subdural hematoma. Amirul yang kesan. Wajah Charlotte menjadi pucat, tapi CT. Mark memotong kata-katanya. Pada peringkat awal, ia mungkin tidak kelihatan. Awak tahu, kan? Charlotte menggigit bibirnya. Pandangannya beralih kepada Amirul, bercampur aduk dengan kebingungan dan kemarahan. Amirul tidak mengelak pandangan itu, malah menatapnya secara langsung. Kesunyian menyelubungi, dan ketegangan yang aneh terasa di koridor. Charlotte mengalihkan pandangannya terlebih dahulu. Pesakit baik-baik saja, dia bertanya. Mark menjawab, ya. Pembedahan berjaya diselesaikan. Baguslah kalau begitu. Charlotte tidak berkata apa-apa lagi dan berpaling. Bayangnya hilang di ujung koridor. Amirul berdiri di situ dan menghela nafas panjang. Lewat malam itu, Amirul keluar dari hospital. Udara malam terasa dingin dan jalanan kosong. Sambil menaiki taksi menuju ke Brickfields, dia memandang keluar tingkap. Dia tidak dapat menjangka apakah kesan kejadian hari ini. Adakah Charlotte akan membencinya lebih lagi? Atau adakah dia akan sedikit sebanyak mengakui kemampuannya? Amirul tidak tahu, tetapi satu perkara yang pasti. Dia telah menyelamatkan nyawa seorang pesakit. Itu sahaja sudah cukup. Apabila taksi berhenti di hadapan Pangsapuri, Amirul membayar tambang 202 dan turun dari kereta. Dia menaiki tangga dan membuka pintu biliknya, hanya kegelapan yang menyambutnya. Amirul tidak menghidupkan lampu, sebaliknya rebah di atas katil. Sebaik sahaja dia memejamkan mata, dia terlena dengan nyenyak, tetapi wajah Charlotte terus berlegar di pikirannya. Pada pagi Isnin, Amirul tiba di hospital 30 menit lebih awal daripada biasa,
walaupun dia berehat pada hujung minggu, hatinya terasa berat. Dia dapat merasakan gelombang yang akan tercetus daripada kejadian malam Jumat itu. Sebaik sahaja dia melangkah masuk ke lobi hospital, suasana terasa luar biasa. Juru rawat berbisik-bisik sambil menjelingnya, dan seorang dokter yang lalu lalang memberikannya senyuman kekok apabila melihatnya. Ada kabar angin yang tersebar. Sedang dia membeli kopi di kafeteria, dia terdengar dua juru rawat yang berdiri di hadapannya berbual. "Jadi, dokter, Charlotte terlepas pandang malam Jumat tuh, dokter dari Indonesia tuh yang jumpa," kata seorang dengan suara perlahan. Yang seorang lagi membalas, "Ya, saya dengar. Pesakit hampir mati, hematoma subdural," katanya. Amirul berpura-pura tidak mendengar, membayar kopi, dan menuju ke tempat duduknya. Tetapi telinganya terus menangkap perbualan mereka. "Doktor, Charlotte mesti rasa teruk sangat, egonya mesti terluka." Pada jam 9 pagi, Amirul menerima panggilan untuk menghadiri mesyuarat di pejabat pengarah hospital. Amirul, dalam keadaan gemetar, mengetuk pintu pejabat. "Masuk." Suara pengarah hospital, David Thompson, kedengaran dari dalam. Apabila dia membuka pintu, pengarah David Thompson duduk di belakang mejanya, dan Charlotte berdiri di sisinya. Wajahnya pucat lesi, dan bibirnya terkunci rapat. Mark juga berdiri di sudut, wajahnya muram. "Sila duduk, Dr. Amirul," kata pengarah. Amirul duduk di kerusi, dan pengarah melihat dokumen yang diletakkan di atas meja. "Saya telah menerima laporan mengenai kejadian malam Jumat. Salah seorang pesakit kemalangan jalan raya menjalani pembedahan kecemasan untuk subdural hematoma." Amirul mengangguk. Pengarah memandang Charlotte dan bertanya, "Dokter Charlotte, bagaimana keputusan imbasan CT semasa rawatan awal?" Charlotte berdiam dan menjawab, "Tiada penemuan luar biasa. Saya menganggapnya sebagai konkusi ringan." Pengarah bertanya lagi, "Tetapi mengapa keadaannya merosot dalam beberapa jam?" Charlotte terdiam seketika, tangannya menggeletar halus. Akhirnya dia membuka mulut. "Ada kemungkinan pendarahan awal sangat sedikit sehingga tidak kelihatan dalam CT. Ia adalah pendarahan yang meningkat seiring waktu." Pengarah mengangguk dan memandang Amirul. "Dokter Amirul, bagaimana awak mengetahuinya?" Amirul menjawab setenang mungkin, "Saya memeriksa respons pupil, dan saiz kedua-duanya berbeza. Pupil kanan jelas lebih besar daripada kiri, dan refleks cahayanya juga lambat. Saya mengesyaki peningkatan tekanan intrakranial dan segera mengarahkan imbasan MRI." Pengarah mengangguk dengan wajah puas. "Keputusan yang baik. Pakar neurologi juga memuji awak. Jika sedikit lambat, pesakit pasti dalam bahaya." Amirul menjawab dengan rendah diri, "Saya hanya melakukan apa yang sepatutnya." Pada ketika itu, Charlotte mencelah, "Pengarah, saya juga memeriksa respons pupil. Ia normal semasa rawatan awal." Nada suaranya jelas membela diri. Pengarah melihat dokumen itu sekali lagi dan berkata, "Tiada rekod pemeriksaan pupil dalam karta, Dr. Charlotte." Wajah Charlotte menjadi lebih pucat. "Saya terlepas pandang untuk merekodkannya. Tetapi saya pasti telah memeriksanya." Kesunyian menyelubungi. Pengarah menghela nafas dan berkata, "Dr. Charlotte, rekod karta adalah asas seorang dokter. Sila lebih berhati-hati selepas ini." Selepas mesyuarat tamat, Charlotte menarik Amirul ke sudut koridor. Jari jemarinya mencengkam kuat, dan pandangannya dingin dan tajam. "Awak ni siapa sebenarnya?" Charlotte bertanya dengan suara perlahan. Amirul terdiam. "Apa maksud Puan?" Charlotte memotong kata-katanya. "Awak sengaja nak malukan saya, kan? Nak tunjukkan saya tak cekap di hadapan pengarah." Amirul menggelengkan kepala. "Saya tiada niat seperti itu. Saya hanya..." Charlotte mencelah dengan sinis, "Pesakit, jangan buat saya ketawa.
Awak hanya gunakan saya untuk kelihatan baik di sini, kan? Amirul tidak dapat menahan lagi. Tidak, Puan. Saya hanya menyelamatkan pesakit, saya hanya membetulkan diagnosis yang terlepas pandang oleh Puan. Suaranya menjadi tegas buat kali pertama. Wajah Charlotte menjadi merah, terlepas pandang. Saya dah cakap ia tak muncul dalam CT pada peringkat awal. Amirul menjawab dengan tenang, sebab itulah kita patut memantau lebih teliti. Respons pupil patut diperiksa setiap jam. Charlotte tiada kata-kata lagi, dia merenung Amirul dan berpaling pergi. Bunyi tumit tingginya bergema tajam di koridor. Pada waktu makan tengah hari itu, suasana di kafeteria kaki tangan berbeza. Apabila Amirul melintasi sambil memegang dulangnya, orang ramai berhenti bercakap dan kemudian menyambung semula. Semasa Amirul duduk di sudut dan makan saladnya, dia terdengar Charlotte berbual dengan rakan-rakannya di meja sana. "Tidak, saya memang tak faham," kata Charlotte. "Saya dah tengok ramai pesakit, dia nih, orang baru datang, berani pula nak suruh saya buat itu ini." Seorang rakan sekerja berkata dengan berhati-hati, "Tapi pesakit dah selamat, Charlotte." Charlotte membalas dengan tajam, "Itu nasib baik saja." Amirul tidak mahu mendengar lagi dan berdiri dari tempat duduknya. Dia belum makan separuh saladnya, tetapi selera makannya sudah hilang. Sedang dia meletakkan dulang di tempat pemulangan dan ingin kembali ke bilik rawatannya, Mark sedang menunggu di koridor. "Amirul, sekejap," Mark memanggil. Apabila Amirul berhenti, Mark menghampiri. "Kerja bagus hari Jumat tuh." "Betul-betul," Mark berkata dengan ikhlas, "janganlah ambil hati dengan Charlotte. Dia memang jenis yang ego tinggi." Amirul tersenyum pahit, "Tak apa, Dr. Mark." Kira-kira 2 minggu kemudian, satu insiden berlaku. Seorang pesakit wanita berusia 65 tahun datang ke bilik kecemasan mengadu sakit perut. Charlotte dan Mark merawatnya bersama. Pesakit berkata dia mengalami sakit perut selama 2 hari, rasa mual, dan muntah pada pagi tadi. Charlotte memeriksa abdomennya dan mengarahkan ujian darah. Setelah melihat hasilnya, dia berbincang dengan Mark, "Nampaknya gastrik," katanya. "Saya rasa kita patut beri obat untuk mengurangkan asid perut dan arahkan dia untuk berpuasa." Mark juga bersetuju. "Iya, kita pantau keadaannya selama 2 hari. Pada petang itu, Amirul sedang melakukan rondaan dan kebetulan melihat pesakit itu. Semasa dia melintasi koridor ward, dia melihat pesakit meringkuk di atas katil dan mengeluh. Amirul berhenti dan masuk ke bilik pesakit. Puan baik-baik saja." Pesakit menjawab dengan susah payah, "Perut saya sakit sangat." Amirul memeriksa karta pesakit, diagnosis Charlotte telah dicatatkan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Amirul meminta kebenaran pesakit dan memeriksa abdomennya sekali lagi. Apabila dia menekan bahagian kanan bawah abdomen, pesakit menjerit. Jari Amirul terhenti, dan dia perlahan-lahan menarik tangannya. Terdapat kesakitan melambung, rebound tenderness. Ia adalah gejala di mana kesakitan menjadi lebih teruk sebaik sahaja tangan dilepaskan. Loceng amaran berbunyi di kepala Amirul. Ini bukan gastrik biasa. Ini adalah tanda-tanda apendisitis. Amirul segera memanggil juru rawat. "Sila ambil semula tanda-tanda vital pesakit dan hubungi pakar bedah." Juru rawat itu bertanya dengan terkejut, "Dokter Charlotte kata gastrik." Amirul berkata dengan tegas, "Saya siak apendisitis, cepat." 30 menit kemudian, pakar bedah tiba. Sebaik sahaja dia memeriksa pesakit, dia segera mengarahkan imbasan CT, dan keputusannya mengejutkan. Ia adalah ulser perut berlubang. Terdapat lubang pada dinding perut, dan kandungan perut telah bocor ke rongga abdomen. Jika sedikit lambat, ia boleh menyebabkan sepsis, keadaan yang berbahaya. Pesakit segera dipindahkan ke bilik pembedahan kecemasan,
dan pembedahan bermula sejam kemudian. Semasa pembedahan sedang berlangsung, Amirul duduk di kerusi di koridor. Pikirannya bercelaru, dia sekali lagi membetulkan salah diagnosis Charlotte. Kali ini, apa yang akan berlaku? Apa yang akan Charlotte katakan? Apa pula reaksi pengarah hospital? Amirul mengeluh. Dia hanya ingin menyelamatkan pesakit, mengapa ia menjadi begitu rumit? Pintu bilik pembedahan terbuka, dan pakar bedah keluar. Pembedahan berjaya diselesaikan, katanya. Kami telah menjahit bahagian yang berlubang dan membersihkan rongga abdomen. Pakar bedah memandang Amirul dan berkata, Dokter Amirul yang menemuinya, kan? Kerja bagus. Jika sedikit lambat, ia pasti sangat berbahaya. Amirul menundukkan kepala, baguslah kalau begitu. Pakar bedah menambah, lagipun, diagnosis awal adalah gastrik, tetapi tanda-tanda apendisitis nampaknya terlepas pandang. Amirul tidak berkata apa-apa. Pada petang itu, mesyuarat lain dipanggil di pejabat pengarah hospital. Kali ini, bukan sahaja Charlotte, malah Mark juga ada bersama. Wajah pengarah lebih serius daripada sebelumnya. Ini kali kedua, kata pengarah. 2 kes salah diagnosis yang serius dalam tempoh 2 minggu. Mujur Dokter Amirul membetulkannya, jika tidak, 2 pesakit pasti dalam bahaya. Charlotte menundukkan kepalanya, manakala Mark berwajah tidak puas hati. Pengarah memandang Charlotte dan berkata, Dokter, Charlotte adalah seorang dokter yang cemerlang. Tetapi ada masalah dengan rawatan awak akhir-akhir ini. Adakah ada masalah pribadi? Charlotte menggelengkan kepala, tidak, pengarah. Saya patut lebih berhati-hati, suaranya bergetar. Pengarah menghela nafas. Sila adakan perjumpaan dengan pasukan pengurusan kualiti perubatan dalam minggu ini. Dan buat sementara waktu, Sila merawat pesakit kritikal bersama dokter lain. Apabila mesyuarat berakhir dan mereka keluar, Charlotte tidak mau memandang Amirul, dia berjalan lesu di koridor dan hilang dari pandangan, bayangnya entah mengapa kelihatan menyedihkan. Amirul berdiri di situ, memandangnya. Tiada rasa kemenangan. Sebaliknya, hatinya terasa berat. Dia tidak mau ini berlaku. Dia hanya ingin bekerja dengan tenang, tetapi keadaan semakin rumit. Amirul menghela nafas kecil dan kembali ke bilik rawatannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa semua ini hanyalah permulaan kepada perubahan yang sebenar. Seminggu kemudian, suasana di hospital terasa agak meriah. Kabar angin tersebar tentang kedatangan seorang tetamu penting. Dikatakan seorang hartawan terkemuka di Kuala Lumpur akan datang untuk rawatan. Sekitar jam 10 pagi, 2 sedan mewah berhenti di pintu utama hospital, dan pengawal pribadi bersut melangkah keluar terlebih dahulu. Dari kalangan mereka, muncul seorang lelaki berusia sekitar 55 tahun. Sut kelabu yang dipakainya kemas terletak di badannya, dan wajahnya kelihatan penat. Pengarah hospital sendiri keluar ke lobi untuk menyambutnya. Pengerusi James, selamat datang. Pengarah David Thompson menghulurkan tangan untuk bersalaman, dan lelaki bernama James itu menghulurkan tangan dengan lesu. Kepala saya sakit sangat akhir-akhir ini, suaranya juga kedengaran penat. Pengarah membawa beliau ke bilik rawatan khas, dan apabila mereka turun dari lift, Charlotte sudah menunggu. Hari itu, dia berpakaian lebih elegan, dan senyumannya juga sempurna. Tok-tok, Charlotte akan menguruskan case ini, pengarah memperkenalkan. Salah seorang dokter terbaik kami. Charlotte menundukkan kepala dengan anggun, selamat datang, pengerusi James. Pengerusi James memandangnya dengan mata yang letih dan mengangguk. Sakit kepala ini dah 3 minggu. Saya dah pergi ke 3 hospital lain, tapi semua kata sebab tekanan. Charlotte menjawab dengan wajah penuh keyakinan, jangan risau, kami akan periksa dengan teliti. Setelah masuk ke bilik rawatan, Charlotte memulakan anamnesis secara sistematik.
Adakah ada gejala lain selain sakit kepala? Pengerusi James menjawab, kadang-kadang pening, dan bila bangun pagi, perut rasa mual. Charlotte mengangguk sambil mencatat. Pemeriksaan neurologi juga dijalankan dengan teliti. Tekanan darah 130,85, sedikit tinggi, dan nadinya normal. Keputusan ujian darah juga diperiksa, semua dalam julat normal. Pengerusi, awak mesti mengalami kerja berlebihan, kan? Charlotte bertanya dengan lembut. Pengerusi James ketawa kecil, kerja memang banyak, beberapa proyek bertindih akhir-akhir ini. Charlotte berkata dengan suara penuh keyakinan, ia nampaknya sakit kepala jenis tegang. Punca utamanya adalah tekanan dan kerja berlebihan. Awak perlu berehat secukupnya, dan saya akan berikan obat sakit kepala. Pengerusi James berwajah lega, ia bukan sesuatu yang serius, kan? Charlotte tersenyum dan menjawab, ya, jangan risau. Selepas rawatan selesai, pengerusi James keluar ke koridor. Pada ketika itu, Amirul kebetulan berjalan dari arah bertentangan. Apabila mereka berselisih, pandangan Amirul terhenti pada cara pengerusi berjalan. Ada sesuatu yang aneh. Apabila berjalan, pusat badannya bergoyang sedikit. Ia adalah tahap yang sukar diperhatikan oleh orang biasa, tetapi Amirul tidak terlepas pandang. Dia berhenti dan berpaling. Pengerusi James sedang menuju ke lift dengan sedikit sokongan daripada pengawal pribadinya. Loceng amaran berbunyi di kepala Amirul, sakit kepala selama 3 minggu, pening, mual, dan masalah keseimbangan. Ini bukan gejala sakit kepala jenis tegang yang biasa. Amirul segera menuju ke bilik rawatan Charlotte. Apabila dia mengetuk pintu, Charlotte membukanya dengan wajah yang gembira, tetapi sebaik sahaja melihat Amirul, wajahnya menjadi muram. Ada apa? Suaranya dingin. Mengenai pesakit tadi, Amirul mula bercakap dengan berhati-hati, adakah awak telah melakukan imbasan otak? Wajah Charlotte berubah menjadi dingin. Mula lagi ke, awak nih kenapa? Amirul kebingungan. Bukan begitu, tetapi semasa dia berjalan, keseimbangannya. Charlotte memotong kata-katanya. Saya dah periksa keseimbangannya. Normal. Ujian darah pun semua normal. Di Indonesia, awak pun buat MRI untuk sakit kepala jenis tegang ke, nada suaranya sinis. Amirul tidak berkata apa-apa lagi. Charlotte menutup pintu, meninggalkan Amirul seorang diri di koridor. Tetapi perasaan risau itu tidak hilang. Dia terus mengulang-ulang gejala di kepalanya. Sakit kepala berterusan selama 3 minggu, mual pagi, pening, dan masalah keseimbangan yang halus. Semua ini menunjukkan dua keadaan, terutama, kemungkinan aneurisma cerebrum atau tumor tidak dapat dikesampingkan. Amirul membuat keputusan. Ini bukan sesuatu yang boleh dia biarkan. Amirul segera menuju ke pejabat pengarah hospital. Apabila dia memberitahu setiausaha bahwa dia ada hal penting, pengarah menyuruhnya masuk. Ada apa, Dr. Amirul? Pengarah David Thompson bertanya. Amirul menjelaskan setenang mungkin, mengenai rawatan pengerusi James, saya rasa pemeriksaan vaskular otak diperlukan. Wajah pengarah menjadi serius. Dr. Charlotte mendiagnosisnya sebagai sakit kepala jenis tegang. Tetapi, Amirul menjawab, gejala itu nampaknya tidak semudah itu. Terdapat juga tanda-tanda masalah keseimbangan. Pengarah terdiam seketika dan bertanya, Dr. Amirul, awak yakin? Amirul menjawab tanpa ragu-ragu, ya. Sekurang-kurangnya, diagnosis penyingkiran diperlukan. Pengarah mengeluh, baiklah. Awak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan itu. Tetapi jika tiada apa-apa yang dijumpai, ia akan menjadi tidak sopan kepada pengerusi James. Awak yakin? Amirul mengangguk. Saya akan menanggungnya. Pengarah mengambil telepon dan menghubungi setiausaha pengerusi James. 1 jam kemudian, pengerusi James kembali ke hospital.
Kali ini, wajahnya tidak begitu baik. Mengapa pemeriksaan tambahan diperlukan? Dia bertanya dengan suara tidak puas hati. Pengarah menjelaskan dengan sopan, ini untuk berjaga-jaga, pengerusi. Salah seorang dokter kami merasakan ada beberapa pengesahan tambahan yang diperlukan. Pengerusi James melihat jam tangannya dan mengeluh. Saya sibuk, adakah ini benar-benar perlu? Amirul melangkah ke hadapan dan berkata, pengerusi, percayakan saya. Ia hanya mengambil masa 30 menit. Semasa imbasan MRI sedang dijalankan di bilik MRI, Amirul menunggu di luar. Charlotte juga sudah tiba entah bila, dan dia merenung Amirul sambil berkata, apa pula kali ini? Tumor, atau aneurisma? Nada suaranya bercampur dengan ejekan. Amirul tidak menjawab. Dia hanya memandang pintu bilik pemeriksaan. Kira-kira 20 menit kemudian, ahli radiologi memberi isyarat dari hadapan monitor. Amirul dan Charlotte masuk serentak. Imej otak terpapar di screen. Ahli radiologi menunjuk satu bahagian dengan tetikus. Tengok sini. Suaranya bergetar. Ada aneurisma di bahagian arteri komunikans anterior. Jantung Amirul berdebar. Di screen, saluran darah kelihatan mengembang seperti belon dengan jelas. Saiznya, ahli radiologi mengukurnya dengan alat pengukur 7 mm. Dan dia menunjukkan image dari sudut lain. Bentuknya tidak teratur, risiko pecah sangat tinggi. Wajah Charlotte menjadi pucat lesi. Dia melangkah setapak ke belakang dan merenung screen, bibirnya menggeletar. Ahli radiologi menambah, dengan saiz dan lokasi seperti ini, ia boleh pecah pada bila-bila masa. Jika pecah, kadar kematian melebihi 80%. Amirul menarik nafas dalam-dalam, keputusannya tepat, tetapi dia tidak gembira. Sebaliknya, dia merasa seram sejuk. Bagaimana jika dia tidak menyadarinya? Pengerusi James pasti telah pulang ke rumah, menjalani hari biasa, dan tiba-tiba rebah. Dan terus, pengarah hospital segera masuk. Apa yang berlaku? Ahli radiologi menjelaskan sambil menunjukkan screen, dan wajah pengarah juga menjadi serius. Sila hubungi pakar neurologi dengan segera, ia kecemasan. Pengarah memandang Amirul dan berkata, Doktor Amirul, awak betul-betul bernasib baik dapat menemuinya. Ini benar-benar berbahaya. Amirul hanya menggelengkan kepala. Pandangannya beralih kepada Charlotte yang berdiri di sudut. Dia bersandar di dinding dengan kepala tertunduk. Bahunya menggeletar halus. 1 jam kemudian, 2 pakar neurologi berkumpul di bilik mesyuarat hospital. Pengerusi James dan keluarganya juga ada bersama, dan suasana terasa berat dan muram. Profesor neurologi menunjukkan film X-ray sambil menjelaskan, lokasi aneurisma sangat sukar. Ia berada di kawasan arteri komunikans anterior, jadi pendekatan tidak mudah. Terdapat banyak saluran darah penting di sekitarnya, dan risiko pembedahan tinggi, pakar lain juga mengiyakan. Jika gagal, ada kemungkinan pesakit akan berada dalam keadaan koma. Istri pengerusi James bertanya dengan suara bergetar, jadi, apa yang perlu kami lakukan? Profesor itu menjawab dengan berat, kita mesti melakukan pembedahan, risiko pecah terlalu tinggi. Jika tidak dilakukan, kita tidak tahu bila ia akan pecah, dan jika pecah, dia tidak dapat menghabiskan kata-katanya. Bilik mesyuarat diselubungi kesunyian. Pengerusi James bertanya dengan wajah pucat, kebarangkalian kejayaan. Profesor itu menjawab dengan berhati-hati, kira-kira 70%. Tetapi risiko komplikasi sentiasa ada. Pada ketika itu, Amirul bersuara perlahan, adakah pendekatan terional telah dipertimbangkan? Pandangan di bilik mesyuarat tertumpu kepada Amirul secara serentak. Profesor itu bertanya, pendekatan terional, maksud awak? Amirul menjelaskan, ia adalah kaedah pendekatan melalui tulang temporal, berkesan untuk aneurisma di kawasan arteri anterior.
Ia adalah teknik yang banyak digunakan di Johns Hopkins. Mata profesor itu berubah. Johns Hopkins. Dokter Amirul mengangguk. Ya, saya belajar di sana. Bilik mesyuarat riuh rendah. Pengarah memandang Amirul dan bertanya, Doktor Amirul, awak boleh melakukannya sendiri. Amirul teragak-agak seketika. Sudah lama. Sejak meninggalkan Indonesia, dia tidak pernah memegang pisau bedah. Tetapi tangannya mengingatinya. Dia mengangguk perlahan. Saya akan coba. Pengerusi James menatap Amirul secara langsung dan bertanya, boleh saya percaya pada doktor? Amirul menatap mata pengerusi itu dan menjawab, saya akan lakukan yang terbaik. Apabila keluar ke koridor, Charlotte bersandar pada tiang. Apabila Amirul coba melintas, dia bertanya perlahan, awak ni siapa sebenarnya? Tiada lagi nada permusuhan dalam suaranya, hanya kekaguman dan rasa ingin tahu yang melimpah. Amirul berhenti dan berpaling, hanya seorang doktor biasa. Charlotte menggelengkan kepala, tidak, awak bukan orang biasa. Amirul tidak menjawab dan mula berjalan lagi, esok, semuanya akan terungkai. Pada jam 7 pagi keesokan harinya, Amirul mengenakan gaun skrup di bilik persalinan di hadapan bilik pembedahan. Cerminan dirinya di cermin kelihatan asing. Dia tidak ingat berapa lama dia tidak memakai pakaian pembedahan. Sambil membasuh tangan, Amirul perlahan-lahan mengatur nafasnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi tangannya luar biasa stabil. Badannya mengingati pergerakan-pergerakan yang telah dilakukan ratusan kali itu. Apabila pintu bilik pembedahan terbuka dan Amirul masuk, juru rawat serentak menoleh. Kabar angin nampaknya sudah tersebar, bahwa seorang dokter Indonesia yang hanya dikenali sebagai dokter biasa akan mengetuai pembedahan aneurisma cerebrum. Di atas meja bedah, pengerusi James terbaring dalam keadaan bius, dan ahli anestesiologi sedang memeriksa monitor. Profesor dan seorang pakar neurologi lain sudah bersedia, tetapi wajah mereka menunjukkan separuh percaya, separuh tidak. Dah sedia? Profesor bertanya. Amirul mengangguk dan berdiri di sisi meja bedah. Juru rawat memakaikan sarung tangan kepadanya, dan apabila dia berdiri di tempat ketua bedah, perasaan aneh menyelubungi seluruh tubuhnya. Seolah-olah dia telah kembali ke rumah. Amirul mengambil pisau bedah, sentuhan sejuk dan keras di tangannya terasa nyata. Kita mulakan. Suara Amirul tenang. Di bilik pemantauan, pengarah hospital dan ramai kaki tangan perubatan berkumpul. Charlotte juga ada di sana. Dia merenung melalui tingkap kaca dengan wajah pucat. Mark berdiri di sisinya dan bertanya perlahan, awak oke? Charlotte tidak menjawab. Dia hanya memandang Amirul di dalam bilik pembedahan. Tangan Amirul mula bergerak. Proses memotong kulit kepala dan mendedahkan tulang temporal dilakukan dengan teliti seperti sedang mencipta karya seni. Apabila gerudi digunakan untuk menggerudi lubang pada tengkorak, tangannya tidak menggeletar sedikit pun. Profesor yang memerhati di sisi mengumam perlahan, sentuhan tangannya luar biasa. Pakar lain juga mengiyakan, sangat sukar untuk mendekati dari sudut itu. Apabila dura mater dibuka, permukaan otak terdedah. Amirul melaraskan mikroskop dan perlahan-lahan mendapatkan pandangan yang jelas. Di antara tisu otak, saluran darah berselirat rumit, dan jauh di dalamnya terdapat aneurisma yang bermasalah. Amirul menggunakan alat halus untuk mengelak saluran darah dengan berhati-hati. Ini adalah tugas yang tidak boleh silap walaupun seru pulimeter. Jika tersilap, pendarahan besar mungkin berlaku, dan pesakit boleh koma di tempat itu. Orang ramai di bilik pemantauan tidak dapat bernafas dengan betul. Tangan Charlotte menggenggam kuat palang, meninggalkan bekas kuku di tapak tangannya. Tangan Amirul di skrin bergerak dengan lancar seperti menari. Menyingkirkan setiap gumpalan darah, perlahan-lahan membuka jalan ke aneurisma. Pemandangan itu terasa seperti sesuatu yang mistik. 2 jam kemudian,
Amirul akhirnya sampai ke aneurisma. Saya nampak, katanya perlahan. Di skrin mikroskop, saluran darah yang mengembang seperti belon muncul, dan dinding nipisnya kelihatan rapuh seolah-olah akan pecah pada bila-bila masa. Amirul mengambil klip di tangannya. Ini adalah saat yang paling penting. Dia perlu mengklip bahagian leher aneurisma dengan tepat, dan jika sudutnya sedikit tersasar, ia boleh pecah atau tersekat tidak sempurna. Hati-hati, Profesor berkata dengan suara tegang. Amirul tidak menjawab, dia menumpukan setiap saraf di hujung jarinya, perlahan-lahan menggerakkan klip ke arah aneurisma. Di bilik pemantauan, seseorang terbatuk kecil, terlalu tegang sehingga tidak dapat bernafas dengan betul. Tangan Amirul berhenti, dan sangat perlahan dan tepat, klip itu menggenggam leher aneurisma. Kedengaran bunyi klik, sempurna. Profesor berkata dengan penuh kekaguman. Sudutnya tepat, aliran darah tersekat sepenuhnya. Amirul memeriksa sekali lagi. Saluran darah yang menuju ke aneurisma telah tersekat sepenuhnya, dan semua saluran darah normal di sekitarnya masih berfungsi. Kejayaan, tetapi ia belum berakhir. Amirul mengeluarkan instrumen dengan berhati-hati dan memeriksa hemostasis. Tiada setitik darah pun yang boleh bocor. 3 jam kemudian, Amirul menyelesaikan jahitan terakhir. Pembedahan selesai. Suaranya masih tenang, tetapi belakang badannya basah kuyup dengan peluh. Apabila dia menanggalkan sarung tangan, tangannya menggeletar. Ia adalah reaksi yang muncul apabila ketegangan dilepaskan. Profesor menghampiri dan menghulurkan tangan untuk bersalaman. Hebat, dokter. Amirul. Pembedahan yang benar-benar menakjubkan. Pakar lain juga bertepuk tangan, malah semua juru rawat di bilik pembedahan memberi tepukan. Pintu bilik pemantauan terbuka, dan orang ramai berkerumun keluar. Pengarah hospital adalah orang pertama yang menghampiri dan menepuk bahu Amirul. Dokter Amirul, awak benar-benar seorang doktor yang hebat. Keluarga pengerusi James juga menitiskan air mata dan mengucapkan terima kasih. Tetapi pandangan Amirul tertumpu pada Charlotte yang berdiri di belakang. Dia merenung Amirul dengan wajah terkejut, dan matanya merah dan bengkak. Pengerusi James, yang dipindahkan ke bilik pemulihan selepas bius, menggerakkan jarinya terlebih dahulu. Ia adalah bukti bahwa tiada kerusakan saraf. Amirul melakukan pemeriksaan neurologi ringkas, dan semua respons adalah normal. Pengerusi. Pembedahan berjaya diselesaikan, kata Amirul. Pengerusi James tersenyum lesu dan menjawab, terima kasih, doktor, awak telah menyelamatkan nyawa saya. Pada petang itu, sidang media sementara diadakan di pejabat pengarah hospital. Oleh kerana pengerusi James adalah seorang yang sangat terkenal, media menumpukan perhatian. Pengarah hospital naik ke podium dan mengumumkan, hari ini, pembedahan aneurisma cerebrum telah berjaya dijalankan di hospital kami. Ketua bedah adalah Dr. Amirul Hakim. Kilatan kamera bergemuruh, dan wartawan riuh rendah. Pengarah menyambung, Dr. Amirul Hakim telah menamatkan penghususan neurosurgery di Johns Hopkins University, dan telah menerbitkan 3 kertas kerja sebagai pengarang utama dalam jurnal perubatan bertaraf dunia. Charlotte yang berdiri di belakang bilik mesyuarat terkesima. Mark dengan cemas memegangnya. Pengumuman pengarah berterusan. Selain itu, Dr. Amirul pernah berkhidmat sebagai pakar perunding neurosurgery di sebuah hospital terkemuka di luar negara selama 5 tahun, dan diakui memiliki kebolehan yang luar biasa dalam bidang vaskular otak. Hospital kami berbesar hati menerima seorang doktor yang begitu cemerlang. Wartawan menghujani soalan, dan Amirul naik ke podium untuk menjawab secara ringkas. Selepas sidang media berakhir, apabila keluar ke koridor, rakan-rakan doktor mengerumuni Amirul. Saya tak tahu langsung, kata seorang doktor, dari Johns Hopkins rupanya. Doktor lain juga kagum.
Mengapa awak menyembunyikannya selama ini? Amirul tersenyum pahit. Saya tidak menyembunyikannya, cuma tiada keperluan untuk mengatakannya. Orang ramai ketawa, tetapi wajah Amirul tidak ceria. Menjelang senja, Amirul naik ke bumbung. Matahari terbenam Kuala Lumpur mewarnai langit dengan merah jingga, dan menara Kuala Lumpur kelihatan di kejauhan. Amirul bersandar pada palang dan menarik nafas dalam-dalam. Hari itu terasa seperti mimpi. Dia sekali lagi berdiri di bilik pembedahan, memegang pisau bedah, dan menyelamatkan pesakit, seolah-olah masa telah diputar semula. Tetapi pada masa yang sama, perasaan kosong juga menyelubunginya. Karena kini semuanya telah terbongkar. Dia bukan lagi Amirul Hakim yang biasa. Awak ada di sini rupanya. Suara kedengaran dari belakang. Apabila Amirul berpaling, Charlotte berdiri di situ. Wajahnya pucat dan matanya merah bengkak. Amirul tidak berkata apa-apa. Charlotte perlahan-lahan menghampiri dan bersandar pada palang. Kesunyian menyelubungi seketika. Matahari terbenam semakin gelap, dan lampu-lampu di bandar mula menyala, satu demi satu. Mengapa? Charlotte bertanya dengan suara bergetar, mengapa awak tidak beritahu dari awal? Amirul menjawab perlahan, jika saya beritahu pun, adakah ia akan mengubah apa-apa? Charlotte menggelengkan kepala. Tidak, bukan begitu. Dia tidak dapat menghabiskan kata-katanya. Amirul berpaling dan memandangnya secara langsung. Puan melihat saya sebagai seorang dokter biasa dari Indonesia, yang kurang fasih berbahasa Inggris, kurang berpengalaman, dan banyak yang perlu dipelajari, kan? Jika saya berkata apa-apa pun, adakah Puan akan percaya? Air mata mengalir dari mata Charlotte. Maafkan saya. Dia berkata dengan suara seperti hendak menangis. Betul-betul maafkan saya. Saya terlalu sombong, Amirul mengeluh, tak apa. Sekarang pun saya tak ingin menerima permintaan maaf. Suaranya tidak dingin, tidak juga hangat. Hanya mendatar. Charlotte menundukkan kepala dan mengelap air matanya. Mengapa awak datang ke sini? Dengan kebolehan seperti itu, awak boleh pergi kemana-mana saja. Amirul sekali lagi memandang matahari terbenam. Ada sebab pribadi, tetapi ia tidak penting. Charlotte coba bertanya lebih lanjut, tetapi melihat ekspresi Amirul, dia menutup mulutnya. Mereka sekali lagi berdiri dalam kesunyian. Matahari terbenam sepenuhnya, dan malam menjelma. Amirul yang mula-mula berpaling. Mari kita masuk, sejuk. Charlotte mengangguk. Mereka berdua berjalan berdampingan menuju pintu bumbung, tetapi jarak di antara mereka masih terasa jauh. Seminggu kemudian, suasana di hospital berubah sepenuhnya. Pandangan orang terhadap Amirul berubah, dan setiap kali berselisih di koridor, mereka memberi salam dengan hormat. Juru rawat memandangnya dengan pandangan kagum, dan rakan-rakan dokter meminta nasihat tentang rawatan. Namun, Amirul kekal tenang. Dia tetap mematuhi rutin datang kerja jam 7 pagi, merawat pesakit dengan senyap, dan pulang jam 6 petang. Yang berubah hanyalah sikap orang ramai, kehidupannya masih biasa-biasa saja. Charlotte mengelak Amirul. Apabila berselisih di koridor, dia menundukkan kepala dan melintas, dan semasa mesyuarat, dia coba mengelak daripada bertentang mata dengan Amirul. Wajahnya sentiasa kelihatan penat, dan tidak lagi kelihatan keyakinan seperti dulu. Rakan-rakan sekerja berbisik-bisik, Charlotte nampak teruk sangat. Tentulah, egonya lah tuh. Amirul mendengar kabar angin itu tetapi tidak berkata apa-apa. Pada suatu petang Khamis, Amirul sedang menyusun karta pesakit, dan untuk berehat sebentar, dia naik ke bumbung hospital. Apabila dia membuka pintu, seseorang sudah berdiri di sana. Charlotte. Dia bersandar pada palang, memandang ke arah bandar Kuala Lumpur, tetapi terkejut dan berpaling apabila mendengar langkah kaki Amirul. Seketika,
Kesunyian kekok menyelubungi Amirul yang mula-mula bercakap. Saya mengganggu, ya, saya akan turun. Tidak, Charlotte berkata dengan tergesa-gesa. Tidak mengapa. Awak boleh saja bersama. Dia tidak dapat menghabiskan kata-katanya. Amirul teragak-agak seketika sebelum berjalan ke palang di sisi bertentangan. Terdapat jarak 3,4 meter di antara mereka, dan hanya angin yang bertiup di antaranya. Seketika, tiada siapa yang bercakap. Bunyi hon kereta kedengaran dari jauh, dan burung camar terbang berlegar di langit. Maafkan saya, Charlotte berkata perlahan. Amirul tidak menjawab. Charlotte menyambung, saya benar-benar minta maaf. Kata-kata dan tindakan saya terhadap awak tiada alasan. Suaranya bergetar, Amirul masih memandang ke arah bandar. Ia sudah berlalu, katanya mendatar. Charlotte menggelengkan kepala, tidak, belum berlalu. Betapa susahnya awak disebabkan kata-kata saya. Betapa sombongnya saya. Amirul perlahan-lahan berpaling kepadanya. Mengapa? Mengapa awak membenci saya sebegitu rupa? Charlotte menggenggam palang dengan kuat. Bukan benci, saya takut. Amirul memiringkan kepalanya. Takut apa? Charlotte tersenyum pahit. Saya takut awak akan mendedahkan kekurangan saya, takut semua orang akan tahu bahwa saya sebenarnya tidak berkemampuan. Amirul menatapnya. Charlotte menyambung, sepanjang hidup saya dinilai berdasarkan penampilan saya. Saya banyak mendengar Aing Tingtar tata cantik, tetapi tidak banyak mendengar kata-kata berkemampuan. Begitu juga semasa intern, semasa residen, dan sekarang pun nada suaranya penuh dengan luka lama. Orang ramai pikir saya populer di kalangan pesakit hanya karena saya cantik. Walaupun diagnosis saya betul, walaupun rawatan saya sesuai, mereka pikir ia hanya nasib baik atau ada orang lain yang membantu saya. Amirul buat pertama kalinya melihat sisi Charlotte yang berbeza. Dia menyambung, sebab itulah saya lebih risau apabila awak datang. Saya pikir jika ada orang yang berkemampuan datang, tempat saya akan terancam. Dan karena awak orang Asia, jujur saya akui, saya pikir senang untuk mengabaikan awak. Dia menundukkan kepala. Saya benar-benar malu. Saya sadar betapa prejudisnya saya. Amirul mengeluh. Bukan puan seorang, semua orang lebih kurang sama. Charlotte mengangkat muka dan memandangnya. Tapi sayalah yang paling teruk, kan? Sampai suruh awak belikan kopi, rabaikan awak dengan sengaja. Air mata bergenang di matanya. Saya benar-benar benci diri sendiri. Saya rasa saya tidak layak sebagai dokter, maupun sebagai manusia. Amirul menghampirinya dan berdiri di sisinya. Tidak, katanya perlahan. Puan adalah seorang dokter yang baik. Pesakit menyukai Puan bukan hanya karena penampilan, tetapi karena kehangatan, kebaikan Puan, semua itu. Charlotte memandangnya dengan terkejut. Amirul menyambung, semua orang melakukan kesilapan. Saya juga melakukan banyak kesilapan yang tidak terkira di Indonesia. Yang penting adalah belajar dari kesilapan itu. Charlotte mengelap air matanya. Bagaimana awak boleh begitu bermurah hati? Saya telah melakukan perkara sebegitu kepada awak. Amirul tersenyum pahit, bukan bermurah hati. Jujur saya akui, saya juga marah, sedih, dan kecewa. Saya menggenggam penumbuk dan mengetap gigi apabila sendirian pada waktu malam. Suaranya menjadi perlahan, tetapi saya perlu bertahan. Saya tidak boleh menimbulkan masalah di sini. Mengapa? Charlotte bertanya. Mengapa awak perlu bertahan sebegitu rupa? Dengan kebolehan seperti awak boleh pergi kemana-mana saja. Amirul teragak-agak seketika sebelum membuka mulut. Untuk keluarga saya. Charlotte senyap-senyap menunggu kata-katanya. Amirul berkata perlahan, di Indonesia, bapak saya menjalankan perniagaan tetapi gagal. Hutangnya mencecah Rm 1 juta. Charlotte menarik nafas kecil.
dan ibu saya didiagnosis dengan demensia awal. Ia pada peringkat awal, tetapi semakin teruk. Adik lelaki saya seorang pelajar universiti, dan yuran pengajiannya Rp50.000 setahun. Suara Amirul bergetar. Saya adalah ketua jabatan neurosurgery di Indonesia. Gaji tidaklah buruk, tetapi tidak mencukupi. Saya perlu membayar hutang ayah, kos rawatan ibu, dan yuran pengajian adik. Charlotte mendengar tanpa berkata apa-apa. Amirul menyambung. Pada masa itu, saya tahu bahwa gaji doktor di Malaysia jauh lebih tinggi berbanding di Indonesia, negara asal saya. Jadi saya membuat keputusan untuk memulakan semula. Untuk membuang kerjaya saya, membuang harga diri saya, hanya untuk keluarga saya. Matanya menjadi merah. Saya hanya mengambil kelayakan pegawai perubatan, untuk mendapatkan semula kelayakan pakar neurologi akan mengambil masa yang panjang dan banyak uang. Saya pikir cukup jika saya boleh bekerja dengan tenang dan mencari uang. Air mata mengalir dari mata Charlotte. Sedangkan saya, Amirul menggelengkan kepala. Bukan salah Puan, saya yang menyembunyikannya. Jika saya berterus terang, mungkin ia akan berbeza. Tetapi saya ingin hidup biasa. Saya tidak perlukan kerjaya yang gemilang, dan saya tidak mau diiktiraf. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya. Charlotte menutup mukanya dengan tangan. Bahunya menggeletar, dan kedengaran bunyi dia menelan tangisan. Amirul memandangnya, kemudian mengeluarkan sapu tangan dari poketnya dan memberikannya kepada Charlotte. Charlotte mengambilnya dan mengelap air matanya. Setelah seketika, dia akhirnya membuka mulut. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Amirul tersenyum lembut. Puan sudah banyak membantu, cukuplah sekadar merawat pesakit. Charlotte menggelengkan kepala. Saya ikhlas. Apa yang patut saya lakukan? Amirul berpikir seketika dan berkata, jadi, Puan ingin belajar daripada saya. Charlotte membuka matanya luas-luas. Belajar, Amirul mengangguk. Puan mempunyai potensi untuk menjadi seorang dokter yang baik, hanya perlu sedikit sentuhan akhir. Bagaimana jika kita belajar bersama tentang cara melihat pesakit, cara memahami gejala? Wajah Charlotte bersinar dengan harapan. Betul ke? Awak akan mengajar orang seperti saya, Amirul tersenyum, karena orang seperti Puanlah. Orang yang mempunyai semangat, mencintai pesakit, dan ingin berkembang sebagai doktor, tentulah. Charlotte tersenyum ikhlas buat kali pertama. Terima kasih banyak-banyak, Amirul juga tersenyum. Sama-sama, kita belajar sama-sama, mereka berdua bersandar pada palang, berdampingan. Matahari terbenam mewarnai Kuala Lumpur, dan angin bertiup lembut. Charlotte bertanya perlahan, keluarga awak sekarang bagaimana? Amirul menjawab, ibu saya sihat dengan ubah, ayah saya perlahan-lahan membayar hutangnya, dan adik saya akan tamat pengajian tahun depan. Nada suaranya lega. Saya gembira sangat dapat datang ke sini. Walaupun susah, saya tidak menyesal. Charlotte mengangguk. Awak benar-benar seorang yang hebat. Sebagai dokter, sebagai ahli keluarga, dan sebagai manusia. Amirul tersenyum malu, terlalu memuji. Charlotte berkata dengan serius, tidak, saya ikhlas. Dan dia teragak-agak seketika sebelum berkata, nampaknya bukan hanya teknik yang perlu saya belajar daripada awak. Kerendahan hati, kesabaran, kebolehan sebenar, semua itu juga. Amirul hanya tersenyum sebagai balasan. Mereka berdua kekal di bumbung sehingga matahari terbenam. Tiada banyak kata-kata, tetapi kesunyian itu menenangkan. Salah faham telah terungkai, kebenaran telah terbongkar, dan permulaan baru telah kelihatan. Amirul berpikir, mungkin semua kesukaran ini perlu berlaku. Karena jika mereka tidak terluka, mereka tidak akan dapat memahami satu sama lain. Dan dia tidak tahu, bahwa ini adalah permulaan perubahan yang sebenar.
6 bulan berlalu. Musim di Kuala Lumpur berubah dari panas terik kepada hujan. Kehidupan Amirul juga berubah sedikit demi sedikit. Dia masih datang kerja jam 7 pagi dan menaiki bus, tetapi kini dia makan tengah hari bersama rakan-rakan sekerja, dan kadangkala menyertai majelis makan malam. Perubahan terbesar adalah hubungannya dengan Charlotte. Pada petang Kamis, seluruh kaki tangan perubatan berkumpul di bilik persidangan hospital. Ia adalah hari di mana persidangan kes biasanya diadakan. Amirul dan Charlotte berdiri berdampingan di podium, dan karta pesakit yang rumit terpapar di screen. Pesakit lelaki berusia 58 tahun, Charlotte memulakan pembentangan. Beliau datang mengadu sakit kepala berterusan dan penglihatan kabur selama beberapa bulan. Suaranya penuh keyakinan, tetapi tidak sombong seperti dulu. Amirul menyambung penjelasan, pemeriksaan awal mendapati tumor pituitari, dan Dr. Charlotte berjaya mengenal pasti tanda-tanda peningkatan tekanan saraf optik dengan tepat. Charlotte menukar slide seterusnya. Setelah berbincang dengan Dr. Amirul, kami meneruskan dengan pembedahan endoskopi, dan tumor telah dikeluarkan sepenuhnya. Tepukan gemuruh memenuhi auditorium, kerja berpasukan mereka kini terkenal di hospital. Selepas pembentangan selesai, semasa mereka kembali ke tempat duduk, Mark menghampiri. "Korang berdua memang kombo yang menakjubkan," katanya sambil tersenyum. "Siapapun yang melihat akan sangka korang dah lama bekerja bersama." Charlotte memandang Amirul dan tersenyum. "Kerana saya bertemu dengan doktor yang baik." Amirul juga tersenyum dan menjawab, "Kita belajar sama-sama." Pengarah hospital yang menyaksikan perbualan mereka tersenyum puas. Apabila tiba waktu makan tengah hari, Amirul dan Charlotte turun ke kafeteria hospital bersama. Kini, ia adalah pemandangan biasa. "Hari ini nak makan apa?" Charlotte bertanya. Amirul melihat papan menu dan menjawab, "Salad salmon nampak sedap." Charlotte mengangguk. "Saya pun nak yang sama. Biar saya belanja hari ini." Amirul menolak, tetapi Charlotte berkeras. "Kalau fikirkan semua kopi yang saya dapat dulu, ini tak seberapa." Sedang mereka duduk di meja dan makan, Charlotte bertanya dengan berhati-hati, "Dokter Amirul, bagaimana keadaan ibu awak sekarang?" Wajah Amirul ceria, "Jauh lebih baik. Obat baru sangat berkesan, dan perkembangan demensianya agak perlahan." Charlotte berkata dengan ikhlas, betul-betul gembira mendengarnya. "Adik awak." Amirul tersenyum. "Dia akan tamat pengajian bulan depan, dia pun dah dapat kerja." Charlotte bertepuk tangan, "Tahniah. Betul-betul bagus." Amirul meletakkan garpunya dan memandang Charlotte. "Terima kasih, Puan." Charlotte menggelengkan kepala. "Apa yang saya buat?" Amirul berkata dengan serius, "Banyak perkara. Saya jauh lebih gembira daripada 6 bulan lalu. Itu kerana Puan telah berubah." Mata Charlotte bergenang. "Saya pun begitu. Kerana awak, saya rasa saya telah menjadi doktor sebenar." Selepas makan, semasa berjalan kembali ke bilik rawatan, Amirul teringat perubahan Charlotte. 6 bulan yang lalu, dia memakai gaun mewah dan memandu BMW. Tetapi kini dia memakai blus sederhana dan jeans, serta menaiki bus untuk bekerja. Daripada mementingkan penampilan, dia meluangkan masa membaca buku perubatan, dan daripada bersaing dengan rakan sekerja, dia berusaha untuk belajar bersama. Perubahan itu perlahan, tetapi pasti. Sekitar jam 5 petang, Amirul mengetuk pintu bilik rawatan Charlotte. "Masuk," suara Charlotte kedengaran. Apabila dia membuka pintu dan masuk, Charlotte sedang asyik menulis sesuatu di mejanya. "Sibuk ke?" Amirul bertanya. Charlotte mengangkat muka dan tersenyum. "Tidak, tak apa." "Ada apa?" Amirul menghampiri dan melihat di atas meja, terdapat buku nota yang penuh dengan tulisan bahasa Melayu. "Apa nih?" Amirul bertanya dengan terkejut. Charlotte tersenyum malu dan menjawab, "Saya sedang belajar bahasa Melayu."
Amirul mengambil buku nota itu, ayat-ayat asas seperti Assalamualaikum, terima kasih, maafkan saya ditulis berulang kali, dan sebutannya juga dicatat dalam tulisan Inggris. Amirul bertanya dengan suara kagum, mengapa awak belajar bahasa Melayu? Charlotte menjawab, saya ingin membaca jurnal perubatan dari negara awak. Apabila Amirul berwajah kebingungan, Charlotte menjelaskan, baru-baru ini, komuniti perubatan Indonesia telah berkembang pesat, kan? Terutama dalam bidang bedah saraf, banyak kertas kerja yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Jadi saya ingin membacanya sendiri. Amirul perlahan-lahan membelek buku nota itu, usaha Charlotte jelas terlihat di situ. Ini mesti tak mudah, kan? Charlotte tersenyum. Ia tak seberapa berbanding kesukaran yang awak alami. Amirul meletakkan buku nota itu dan memandang Charlotte secara langsung. Puan benar-benar hebat, Puan. Charlotte menggelengkan kepala. Tidak, saya seronok belajar. Kerana awak, perubatan menjadi menarik semula. Amirul merasakan perasaan terharu membanjiri dirinya. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan 6 bulan lalu. Bahwa orang yang mengabaikannya kini sedang belajar bahasa Melayu. Apabila tiba waktu pulang, mereka berdua keluar dari hospital bersama. Dalam perjalanan ke tempat letak kereta, Charlotte bertanya, malam ni awak ada janji ke? Amirul menggelengkan kepala. Tidak, mengapa? Charlotte mencadangkan, nak makan malam bersama. Ada sebuah restoran Jepun yang saya tahu. Saya rasa awak mungkin ingin makan makanan Jepun. Amirul tersenyum. Bagus juga, restoran Jepun, kat mana? Charlotte membawa mereka ke sebuah restoran Jepun kecil di Brickfields. Jaraknya hanya 5 menit berjalan kaki dari Pangsapuri Amirul. Apabila mereka membuka pintu kedai dan masuk, bau sup miso menusuk hidung. Saya pelanggan tetap di sini, kata Charlotte. Sejak 2 bulan lalu, saya datang setiap hujung minggu, makan makanan Jepun, dan belajar bahasa Melayu daripada makcik kedai. Amirul berwajah tidak percaya. Betul ke? Pemilik kedai itu melihat Charlotte dan memberi salam dengan gembira. Charlotte, datang lagi. Charlotte menjawab dalam bahasa Melayu yang kekok, ya, makcik. Hari ini saya bawa kawan. Pemilik kedai itu terkejut apabila melihat Amirul. Oh, orang Jepun ke? Awak dari mana? Amirul tersenyum dan menjawab, saya dari Jakarta. Pemilik kedai itu gembira dan menunjukkan mereka tempat duduk. Mereka berdua duduk di meja dan memesan sup miso dan ginger pork. Semasa makanan dihidangkan, Amirul bertanya, Cik Charlotte, Puan benar-benar banyak berubah sepanjang tempoh ini. Charlotte tersenyum pahit. Bukan berubah, tetapi saya rasa saya telah menemui tempat saya. 6 bulan lalu, saya hanyalah cengkerang kosong yang cantik di permukaan. Amirul menggelengkan kepala, tidak, pada masa itu pun, Puan adalah orang yang baik. Cuma Puan telah tersesat. Charlotte memandang Amirul dan berkata, awaklah yang membuat saya menemui jalan saya semula. Sup miso dihidangkan, dan mereka berdua mengambil sudu bersama-sama. Charlotte menghirup sedikit sup dan membuka matanya luas-luas. Ah, Amirul tersenyum dan menghulurkan air. Sila makan perlahan-lahan. Charlotte minum air dan kemudian tersenyum. Tapi sedap. Makanan Jepun terasa hangat. Amirul juga tersenyum dan mengangguk, ia rasa kampung halaman. Selepas makan dan keluar, hari sudah gelap sepenuhnya, dan lampu-lampu di jalanan telah menyala. Jalan-jalan di Brickfields dipenuhi dengan papan tanda dalam pelbagai bahasa, dan bau makanan yang enak mengalir dari kedai-kedai makan yang sedang bersiap untuk makan malam. Charlotte berjalan perlahan sambil berkata, di sini terasa seperti di Indonesia. Saya terkejut apabila pertama kali datang. Amirul melihat sekeliling dan menjawab, saya juga mendapat banyak keselesaan tinggal di sini. Terasa seperti kampung halaman. Charlotte berhenti dan berpaling kepada Amirul.
Dokter Amirul, katanya dengan serius. Awak ingat apa yang saya cakap masa tu? Saya cakap saya akan tolong awak dapatkan kewarganegaraan. Amirul tersenyum, dan mengangguk. Ingat, bagaimana saya boleh lupa? Charlotte tersenyum pahit. Saya benar-benar sombong masa tu, kan? Sekarang bila fikirkan, saya rasa nak mati sebab malu. Amirul menepuk bahunya perlahan. Ia sudah berlalu. Charlotte berkata lagi, tapi sekarang, nampaknya saya yang perlu belajar daripada awak. Bukan cara mendapatkan kewarganegaraan, tetapi cara menjadi doktor sebenar. Amirul menggelengkan kepala. Tidak. Kita belajar sama-sama, saya juga banyak belajar daripada Puan. Charlotte memiringkan kepalanya. Daripada saya, apa yang awak belajar? Amirul berpikir seketika dan menjawab, keberanian. Keberanian untuk berubah, keberanian untuk mengakui kesilapan sendiri dan memulakan semula. Saya tahu betapa susahnya itu. Air mata bergenang di mata Charlotte. Terima kasih banyak-banyak. Amirul tersenyum, sama-sama. Mereka berdua mula berjalan semula. Stesen Brickfield semakin hampir, dan kedengaran bunyi orang ramai bergerak. Charlotte bertanya perlahan, kita kawan baik, kan? Amirul mengangguk, tentulah. Rakan sekerja terbaik, dan kawan. Apabila mereka tiba di hadapan stesen, Charlotte berpaling kepada Amirul. Kalau begitu, saya pergi dulu. Hari ini betul-betul seronok. Amirul juga tersenyum dan menjawab, saya juga. Hati-hati balik. Charlotte berjalan beberapa langkah dan kemudian berpaling serta menjerit, Dokter Amirul. Amirul berhenti dan memandangnya. Charlotte tersenyum ceria dan berkata dalam bahasa Melayu, terima kasih banyak-banyak. Sebutannya kekok, tetapi keikhlasan jelas terasa. Amirul juga melambai tangan dan tersenyum. Amirul melihat Charlotte menuruni tangga sehingga dia hilang dari pandangan, dan dia perlahan-lahan berjalan menuju ke pangsapurinya. Langit malam dipenuhi bintang, dan jalanan terang dengan cahaya yang hangat. Amirul berpikir, adakah dia membayangkan 6 bulan lalu, bahwa orang yang mengabaikannya akan menjadi kawannya, makan bersama, dan saling menyokong. Dia membuka pintu pangsapurinya, dan duduk di atas katil. Dia mengeluarkan telepon bimbitnya dan melakukan panggilan video kepada ibunya di Indonesia. Wajah ibunya terpapar di skrin, kelihatan jauh lebih ceria daripada sebelumnya. Amirul, ibu tersenyum dan berkata, awak sihat. Amirul juga tersenyum dan menjawab, ya, ibu. Saya sihat, betul-betul sihat. Ibu bertanya dengan gembira, macam mana kehidupan di sana? Amirul memandang keluar tingkap dan menjawab, bagus, ibu, sekarang betul-betul bagus. Menamatkan panggilan, Amirul merenung siling. Sudah setahun sejak dia datang ke Kuala Lumpur. Sepanjang tempo itu, banyak perkara berlaku, saat-saat diabaikan, didiskriminasi, dan kecewa. Tetapi semua itu membentuk saat ini. Dia telah mendapat kawan sebenar, dan mereka belajar serta berkembang bersama. Amirul tersenyum, mungkin mereka adalah cermin yang saling memantulkan cahaya. Kerana orang yang terluka saling memahami, dan prejudis bertukar menjadi pemahaman dan penghormatan. Dan itulah keajaiban sebenar.